yang kedua kepada Allah SWT dan dikabulkan Allah insyaAllah. Bukan kita dikatakan kepada Allah tersebut, dikatakan orang ini yang tidur, dikatakan orang yang membuat kuih, membuat semprit, membuat kuih bangku dan sebagainya. Ada lagi orang-orang ini kita tak ada. Jadi insyaAllah mungkin apa nama option yang boleh kita pilih adalah mungkin kuih saja daripada membuat kuih. Kita tengok apa nama di komen PNS, komen sebagainya. Kuih yang kita sendiri, kuih ini kita perlu kita nak usaha menghabiskan malam sepuluh akhir dengan nama ini yang mungkin kita dapat memberikan nama yang lumayan kepada kita insyaAllah. Jadi apapun insyaAllah ada cara majlis kita pada hari ini. Caranya insyaAllah kita akan benar-benar sekejap lagi kita akan mendengar ucapan daripada Nazir Masjid Masjid Zakaria Negara Kasih, dan kemudian kita akan mendengar sedikit tazkirah dan penyampaian oleh Ketua ITI Kami Selangor Ustaz Syamsul Ma'arif. Kemudian kita akan bersedia untuk ikrar juga kita ringan, kita buat dua sesi kita ringan, dan kemudian kita akan solat maghrib. Lepas solat maghrib kemudian kita akan makan berat, dan selepas itu kita akan bertarawih selangi dengan tazkirah oleh ceramah, dan kemudian kita akan ada program penyampaian dan ucapan daripada YB Syekh Ismail Abdul Hakim dan juga ahli parlimen Syahla apabila sama dengan kerana ini, dan kita akan ada majlis penyampaian sumbangan kepada penerima sumbangan, dan insyaAllah pada lewat jam 10.50 malam kita akan bersurat. Kita dapat bersama dalam satu program yang dinamakan Majlis Berpuasa dan Sumbangan bersama Fakir Miskin Dewan Pengantin Negara Tiga. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini di dalam usaha kita untuk menghidupkan 10 terakhir Ramadan, iaitu fasa-fasa yang yang saya kasihi kursi majlis yang dipahamkan dalam Al-Quran
yang saya hormati Nazir Masjid Tuan Haji Zakaria dan seluruh barisan pimpinan masjid yang berusaha bagi Isyaam serta barisan pimpinan daerah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat, anak-anak yang dirahmati sekalian. Saya mengucapkan tinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada bulan Ramadan akhir 10 akhir Ramadan ini telah dijemput diminta oleh YDP saya. Setelah dia sangat sedih kerana beliau ada tugasan yang tidak dapat dielakkan pada petang ini. InsyaAllah dia akan datang selepas berbuka untuk bersama-sama dengan majlis yang berbahagia pada petang dan malam ini. Jadi insyaAllah malam kita sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur kerana pada tahun yang penuh barakah ini kita semua dapat bersama-sama melakukan ibadah Ramadan yang sangat-sangat besar nilainya bagi orang-orang yang beriman. Suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini kita akan mencapai kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekalan yang lebih baik daripada kita hidup di atas dunia ini melainkan dalam keadaan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendapat keampunannya. Dan apabila kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan yang mudah-mudahan diterima segala amal-amal ibadah kita, dan sesungguhnya kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya beribadatan. Ya, sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut." Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengertian peribadatan yang sama-sama kita pahami, yang kita pelajari. Beribadat dalam seluruh kehidupan dan dalam seluruh medan, daripada kita bangun hingga kita tidur, semasa kita masih hidup, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mati, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita dibangkitkan kembali, kita bangkit dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sebab itu sebahagian daripada masyarakat di atas muka bumi ini ada di kalangan mereka yang tidak mahu beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada azab kubur, tidak beriman kepada pada mahsyar, dan tidak beriman kepada hisab, dan tidak beriman kepada syurga dan neraka. Lantaran itu mereka hidup di atas dunia ini sekadar untuk mencapai kepuasan hawa nafsu mereka. Bagaimana yang kita tahu, golongan pada hari ini, golongan yang tidak beriman kepada hari akhirat. Separuh daripada penduduk di Britain pada hari ini adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak beriman dengan agama Muslim. Mereka adalah golongan bebas yang hanya berada di akhir pada. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita satu manhaj, satu cara
Jadi Islam adalah satu manhaj, satu sistem yang adil, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam seluruhnya. Kullu muslimi kafir, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Kita tidak boleh mengambil Islam pada sudut-sudut yang tertentu sahaja, pada ibadah-ibadah khusus sahaja. Kerana Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, yang sempurna, yang akan menyelamatkan manusia daripada jahiliyah, daripada peribadatan kepada manusia, kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itulah ucapan yang terkenal yang saya ingin ulangi lagi dan ulas pada petang yang berbahagia ini. Ucapan yang telah disebutkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita tanya, berikan gambaran risalah yang dibawa oleh yang diajar oleh Nabi kamu ketika berdepan dengan orang bima tersebut. Maka sahabat ini berkata, Allah Ta'ala limuh di dalam syar min ibadatil ibad ila ibadatillah, min jawril adyan ila al-adil Islam, min din dunia ila zi'adiyah. Tiga perkara yang dipakai dan dinyatakan atau diringkaskan oleh sahabat ini boleh dijadikan suatu ringkasan kepada pemahaman terhadap Islam. Pertama, yang paling besar sekali, yang menjadi asas kepada agama ini ialah soal tauhid, peribadatan. Rasulullah mengajak para sahabat, mengajak masyarakat Makkah pada waktu itu untuk kembali beribadat kepada Allah yang satu. Ya, daripada tauhid, daripada perhambaan sesama manusia, perhambaan kepada syaitan, perhambaan kepada batu-batu, perhambaan kepada berhala yang dikelilingi Makkah itu, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di lembah yang kering kotor Makkahul Mukarramah. Sedangkan pada waktu itu sudah wujud dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Parsi dan juga kerajaan Rom. Mereka inilah dua kerajaan, salah satu dari mereka menyembah api. Ya. Dan di Rom, mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Mereka menjadikan kaum wanita sebagai simbol. Mereka mewujudkan pergaulan bebas melampau. Mereka perkenalkan lesbian, kaum Sodom. Mereka wujudkan hiburan-hiburan. Salah satu daripada hiburan itu ialah para penjenayah disuruh berlaga sesama mereka, berbarang sehingga siapa yang buat dia kena membunuh sahabatnya atau kawan sepenjara dia. Lepas itu kalau dia menang, dia akan lawan lagi. Sebab itu terkenal di Rom, satu tempat yang sekarang ini dibagi stadium. Stadium kita sekarang tengok bola. Jadi setakat tengok bola masuk gol lah. Tapi kadang-kadang nak semua hewan tu akan masuk juga pada pemain, pada penonton-penonton. Mereka akan bangun api, botol air dan sebagainya, juga dan solat dan sebagainya. Kampung Suhat. Atau itu sekali-kali itu digunakan untuk menonjolkan keperwiraan. Ya, para penjenayah disuruh berlawan dengan Cina, lawan pedang dengan rakan-rakan sepenjara dia. Ya, dan mereka akan bergembira kalau dapat melihat pembunuhan di hadapan mata mereka. Inilah dia masyarakat yang wujud ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Jadi Islam sebagai satu manhaj yang benar adalah perkara yang besar sekali ialah tauhid, mengajak seluruh manusia mengabdikan diri daripada peribadatan kepada sesama manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang paling besar dan inilah perkara yang paling asasi. Dan kalau ditanya kepada saya dan juga kepada kita semua bahawa bagaimana kita nak menyelamatkan masyarakat Islam Indonesia, tidak ada jalan yang lain melainkan kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini termasuk yang bukan Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka mengenal siapakah Allah yang sebenarnya, siapakah Allah yang sebenarnya, yang di sana ada sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang harus, sifat-sifat yang mustahil.
zakat harta mereka, zakat emas mereka, zakat pertanian mereka, zakat fitrah mereka. Sehingga di zaman Umar Abdul Aziz tidak ada orang-orang miskin yang boleh diberikan zakat. Inilah contoh kuat bagaimana Islam mengatur sistem kekayaan. Islam menghapuskan sistem riba. Islam menghapuskan penipuan di dalam perniagaan. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pedagang Arab yang bukan Islam
diciptakan berjuta-juta tahun dah. Ya. Batu glasier kita sampai ke langkau dah lama. Sampai sekarang boleh diuji kalau kita langkau ini disediakan sebagai warisan dunia. Jadi glasier, batu glasier dah sampai ke langkau ini dah lama, berjuta-juta. Perak ni sudah berjuta tahun dah sampai ke perak ni itu jadi ayo lewat kehidupan dunia adalah bersifat sementara dan akhirat itulah sebenar-benar kehidupan yang abadi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita ingat akan objektif kewujudan kita di sini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang lebih baik amalannya? Dan Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kafar bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu sebagai pemberi waris, iaitu pemberi nasihat. Jadi hari-hari kita mendapat nasihat dan tentang kematian, tetapi sedikit daripada kalangan orang-orang masyarakat sini yang mengambil pelajaran. Satu hari kita akan sembahyangkan dan ketika itu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala membawa segala amalan. Di akhirat itu adalah tempat yang abadi. Jadi janganlah semata-mata kita hidup di atas dunia ini semata-mata menjadikan dunia sebagai tempat yang paling akhir. Bila kita buat rumah tu, ingat rumah tu bila kita tinggal akan diwarisi, akan dihartakan. Kereta yang 10 biji akan difaraikan. Ya, sebab itu pengusipan arwah dia tak mati anak dia berburu harta sebab ada orang paling kaya dalam dunia. Jadi dia bagi hibah siap-siap kat anak dia. Ada 5 anak, 10 hari 15 dia bagi siap-siap. Kau ambil syarikat ni. Aku dari pengusi berhad non-profit organization. Ya, dapat gaji cukup makan. Itulah tauhid al-wajhi. Seorang bisnismen Arab sama ini yang tidak mahu meninggalkan harta dunia sebagai faraid, tapi dia dah berbagi lah, dia sedekahkan lah, ya, kerana dia tahu bahawa jika dia mati mungkin anak-anak dia akan kurang menurut segala harta-harta yang ayah dia telah kumpulkan. Jadi harta yang akan kembali adalah ialah harta-harta yang kita belanjakan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita bayar zakat, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita belanjakan untuk anak kita, yang kita belanjakan untuk isteri kita, ya, yang kita belanjakan untuk fakir miskin, yang kita belanjakan untuk anak yatim, yang kita belanjakan untuk masjid ini. Jadi janganlah kedekut dengan harta kita, ya, kerana bila kita mati harta itu dalam bank akan diblok, kecuali kita bagi nombor PIN number dekat suami atau isteri. PIN number abang 1111. Kalau abang mati dalam tu ada 1 juta. Yes. Tapi boleh keluar 5,000 sekian lagi. Tapi kalau PIN number pun secret dengan isteri atau suami, maka duit di stop, dia akan jadi sebagainya. Sebab itu Al-Raham Tansiyah Al-Rahim, orang profesor undang-undang, dia cukup pandai. Satu hari dia nak meninggal dunia umur 84 tahun. Sebelum dia mati, dia serahkan security check kepada isteri dia. Jadi dia serah sebelum mati. Kalau dah mati dia difarai. Jadi dia serah security check yang jumlahnya saya pun tak tahu, anak dia pun tak tahu. Dia hanya bagi kepada isteri dia yang dikasih ini. Dia bagi satu check di sini. Masa dia dah sakit jantung dan nak mati dah, sempat sebelum dia meninggal dunia. Jadi itu orang pakar undang-undang dia faham. Jadi ekor habis dia cek lah. Ya, bila nak mati dah tu, ambil lah cek ni. Sebab jika tidak, jadi harta pada dia. Anak lelaki, anak perempuan, isteri satu keluarga. Itu orang yang sedih keluarga. Jadi itu hal ekor, begitulah kehidupan akhirat. Sebab itu Allah SWT dalam surah Al-Jumu'ah menciptakan tentang sifat manusia.
الموت. قل يا الذين آمنوا جعلتم أن تتقوا الناس تمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Mau itu kamu tak lari, tapi dia berdatang kepada kamu. Itu sifat mati. Mati ini, saudara-saudara sekalian, dia tak sabar untuk kita. Tapi kita yang takut dengan dia. Jadi mati itu orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka ni kalau boleh tak nak mati. Mereka nak hidup selama-lamanya. Tapi kalau mereka nak hidup selama-lamanya, mereka akan jadi pengkhianat. Atau jerangkung, atau hantu makan nasi goreng. Itu mereka yang tak nak mati. Muka dah muka, tapi tak mati sampai 200 tahun, itu akan jadi pengkhianat. Jadi akhirnya apa yang ditentukan oleh Islam ialah bukan bila kita mati, tetapi bagaimana kita menentukan kematian kita. Bagaimana kita menentukan kematian. Sebab itulah kita disuruh memastikan bahawa setiap hari kita mati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang kita boleh buat. Kita tak tahu kita akan mati esok atau lagi 2-3 hari. Tapi kita mati, kita memohon kepada Allah Taala, kita hidup panjangkan lagi depan kita dalam keadaan taat kepada Allah Taala, dan kita mati, jadikanlah mati itu satu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam bukunya Misal Jihad, dia kata orang yang bijak ialah orang yang pandai memilih kematian, dan sebaik-baik kematian ialah mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memilih kematian, dan dia mati ditembak oleh polis rasa ketika mana dia telah rakan-rakan di penjara dan diseksa dan akhirnya dibunuh. Jadi 3 perkara besar itu. Yang pertama ialah mentauhidkan Allah, adalah taksi kepada dakwah Islam. Yang kedua, keadilan Islam, sistem sosial dalam Islam. Dan yang ketiga ialah kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah tempat yang kekal abadi. Barang siapa dibangkitkan dalam keadaan beriman, barang siapa dibangkitkan dan dapat minum air telaga Al-Kautsar, sesungguhnya dia adalah daripada golongan yang beruntung. Barang siapa mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang dibangkitkan dalam keadaan dia kufur kepada Allah Taala, yang dibangkitkan dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan tidak mempedulikan saudara-saudara terdahulu, mereka ini na'udzubillah, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kebangkitan kita di pada mahsyar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa kamu akan dibangkitkan dalam keadaan seorang-seorang. Yaumul qiyamati farda, kita akan dibangkitkan dalam keadaan seorang. Di mana ketika itu berpisahlah kita dengan keluarga kita. Tidak tahu di mana isteri kita, di mana anak kita, di mana sahabat kita. Masing-masing memikirkan tentang apakah balasan dia terhadap apa yang telah dilakukan di atas dunia ini. Dengan sebab itu, 3 perkara ini merupakan 3 perkara besar yang bagi yang setiap daripada kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimah, mestilah selalu sentiasa mengingatkannya, insya-Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini kita berada di sebelah akhir Ramadan, dan kita disudahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan sebelah akhir Ramadan dengan kita berpuasa pada siangnya dan mendirikan malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menghidupkan malam dia, jadi siapa yang melakukan ibadah solat berjamaah Isya, solat bertarawih, sudah dianggap juga orang-orang yang
Qiyamul Lail. Ini satu amalan orang lain lah. Orang lain dia Qiyamul Lail, lama yanamu, qiyam, banyak tidur, sembahyang sikit. Orang lain. Jadi sebab itu kita pada malam-malam i'tikaf kita Qiyamul Lail, iaitu banyak berdiri, bukan banyak tidur. Kalau kita banyak tidur dapat pahala juga, tapi tidak mencapai objektif tertinggi daripada i'tikaf. Ya, pada waktu malam itu kita diminta untuk beristighfar, untuk mendirikan salat-salat sunat, untuk kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita berzikir. Kalau kita berzikir, kita bertadabbur, kita berfikir, kita bertadarus, kemudian kita bangun lagi sembahyang. Lepas itu kita berzikir, kita menangis kepada Allah Ta'ala, memohon segala keampunan. Allah menerima segala doa-doa kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan akhirat. Jadi sebab itu pada malam 10 akhir Ramadan ini kurangkan tidur anda. Ya, kalau kita dapat mengambil cuti, itu yang paling akbar. Kita dapat melaksanakan i'tikaf yang sebenar-benarnya. Ya, tidak keluar daripada masjid, biarkan perkara-perkara yang tidak boleh dihilangkan dan kembali semula ke masjid. Ya, jadi kalau itulah kita dapat lakukan. Ya, jadi tidur pada waktu i'tikaf ini sepicing. Dalam bahasa Melayu sepicing, iaitu sekejap sangat. Sampai duduk, kita tidur lebih kurang 10 minit. Baru kita bangun lagi solat. Ya, bukannya tidur sampai tutup kepala sampai ke azan subuh. Dapat juga tidur kat masjid i'tikaf, dapat pahala. Ya, saja tidur i'tikaf di bulan Ramadan ni kalau Allah Ta'ala dapat. Tetapi kita nak mencapai satu tahap yang paling tinggi. Ya, sehingga mudah-mudahan ketika mana kita mendirikan malam itu, para malaikat turun mendoakan apa yang kita doakan. Ya, dan mereka dipahamkan ada yang dikatakan di sini malaikat beri salam kepada orang-orang yang berbuka, yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira masa saya sudah cukup di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran sebanyak-banyaknya dan tempoh bersedekah di bulan Ramadan masih terbuka. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka banyakkanlah sedekah saudara-saudari. Ingatlah apa yang kita belanjakan itu akan digandakan 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Berdasarkan kepada iman dan kehadisan kita, berdasarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sambungkanlah silaturahim dengan saudara-saudara kita seagama kita. Ya, walaupun berbeza parti, jangan sampai berbeza parti politik pun kita tidak bertemu satu sebagai seorang Muslim. Ya, al-Muslim akhul Muslim. Ya, Muslim itu saudara kepada saudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Dan sama-samalah kita menjaga keperluan dan persatuan umat Islam. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam surah yang lain, an aqimu din wa la tatafarraqu fi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih. Tadi saya tidak sebut kepada Komisi Jawatankuasa Keselamatan Ilahi dan juga baru sampai imam daripada Gaza dan juga ahli-ahli dan masyarakat lain yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kelemahan kekurangan daripada diri saya, aku dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, dan selepas ini kita akan bersedia untuk berbuka puasa dan insyaAllah kita akan solat maghrib, kemudian kita akan makan beras. Saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini, Imam Muda dari Gaza yang bernama Usama Abu Wardah. Beliau berumur 23 tahun dan graduan daripada Universiti Islam Gaza dalam bidang syariah. Beliau telah menghafaz Al-Quran sejak umur 15 tahun dan pernah mendapat tempat pertama dalam pertandingan tahfiz Quran di peringkat Palestin dan dapat tempat yang ketujuh dalam pertandingan tahfiz Al-Quran di peringkat antarabangsa yang diadakan di Khartoum di Sudan. Dan beliau telah berkahwin dan ada mempunyai seorang anak lelaki, dan beliau datang ke Malaysia pada 8 Ramadan
يسعني في هذا المكان إلا وأن أشكر مؤسسة الأقصى الشريف التي هي سبب بعد الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك. Saya terima kasih kepada NGO Aqsa Syarif yang telah menjemput saya ke Malaysia ini dan dalam majlis ini. كما نتحدث سويا ونخبركم كما نتمنى ذلك عن الوضع الميداني والحالي في غزة. Dan saya ingin bercerita kepada saudara sekalian tentang situasi keadaan yang ada di Gaza sekarang. هناك حيث الحصار الجائر الظالم القائم على حصار على غزة والذي يسعى إلى تحكيم المقاومة والمسلمين هناك. Sana ada satu kepungan daripada Israel yang mengepung Gaza ini untuk menghancurkan orang Islam di sana. حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه من العرب إلى تهويد الإسلام في قطاعنا الحبيب وإلى تمرير أنف المقاومة. Ihtilal Israel, penjajahan Israel ini dan juga kuncu-kuncunya daripada umat Islam sendiri yang telah mengadakan kepungan dan juga tindak mendasar kepada penduduk Gaza. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Dan mereka ingin menghapuskan, memadamkan cahaya Allah Ta'ala, dan Allah janjikan bahawa Allah akan menyempurnakan cahaya Allah SWT walaupun orang kafir tidak menyukainya. ومن أجل ذلك فإننا نضحي في قطاع غزة ونعيش المأساة في حقيقتها. Dan kami hidup di Gaza dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan. حيث هناك المآسي ومنها Dan antara banyak tragedi-tragedi yang ada di sana, dan antaranya ialah انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة المحرقة. mereka memutuskan bekalan elektrik kepada penduduk Gaza. حيث لا نرى الكهرباء إلا سويعات قليلة. Di mana kami hanya dapat elektrik ini hanya beberapa jam sahaja, terlalu sedikit. حتى إننا إذا ما أتى الليل لا نستطيع أن ننام حتى تأتي الكهرباء إما في آخر الليل وإما في الصباح وكذلك الأطفال الصغار الأبرياء. Yang mana kami tidak dapat menikmati elektrik pada malam hari dan juga pada pagi hari. Begitu termasuklah anak-anak kami yang kecil. أنا شخصيا عندما يأتي الليل والكهرباء منقطعة أنام على الفضاء مباشرة ولا أنام على السرير لأن الأرض أبرد وألطف. Beliau menceritakan kisah beliau sendiri yang berhadapi di mana bila putusnya elektrik ini, dia tidak dapat tidur di atas katil dan beliau terpaksa berada di luar rumah atau di luar bilik. نعم حتى وصل خطر ذلك إلى المستشفيات حيث هناك المرضى ومن هم في العنايات المكثفة التي فيها نزلة كهربائية تحتاج إلى كهرباء مما قد يؤثر سلبا على حياتهم. Di mana elektrik yang diputuskan ini juga termasuk hospital-hospital, bukan sahaja rumah-rumah sahaja, bahkan hospital. Di mana terdapat pesakit-pesakit yang amat memerlukan bekalan elektrik ini untuk meneruskan kehidupan mereka. نعم وأيضا امتد ذلك إلى الوضع الاقتصادي حيث أغلقت المصانع. Begitu juga kita lihat dari segi industri, di mana segala semua kilang-kilang telah ditutup di sana. مما أدى إلى نقص الأغذية وكذلك غلاؤها. Yang membawa kepada krisis makanan yang begitu meruncing di sana. وأدى ذلك إلى كثرة طبقة الفقراء الذين كانوا يعملون من قبل والآن لا عمل. Dan membawa kepada ramainya orang-orang yang fakir miskin di sana terhadap penutupan kilang-kilang yang menjadikan mereka ini tidak ada kerja lagi berada di sana. لا عمل لأن المصانع قد أغلقت والمشاريع الاستثمارية قد أغلقت أيضا بسبب عدم وجود مواد البناء والقطاع. Ini adalah kerana
kilang-kilang ditutup dan juga projek-projek yang perlu dilaksanakan di sana tak dapat dilaksanakan kerana bekalan-bekalan bahan binaan dan sebagainya tidak dapat masuk ke kawasan Gaza. وإن شهر رمضان عندما ينزل على طبقة الفقراء والعمال في غزة يكون شهرا صعبا جدا للغاية. Dan mulanya bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang begitu sukar sekali untuk dihadapi oleh orang-orang fakir dan miskin di sana kerana mereka ini tidak ada kerja. حيث أنهم يحتاجون لإطعام أسرهم ولا عمل هناك إلا القليل. Dan di mana mereka ini perlu kepada makanan untuk keluarga mereka, sedangkan tidak ada kerja pun di sana untuk mereka mencari kerja. بل إن العمل في نهار رمضان مع حرارة الشمس يعتبر من الانتحار. Begitu juga kita melihat daripada bulan Ramadan pada siang harinya di sana amat panas sekali, yang merupakan satu cabaran kepada mereka. فبعض العمال يخرجون في الظلام الدامس مع انقطاع التيار الكهربائي للعمل في البنيان، ومنهم من يخر ميتا من الطابق الخامس أو ما شابه ذلك. Di mana orang yang fakir ini termasuk bekerja juga, dan ada di antara mereka yang mati kerana kepanasan yang begitu sangat di kawasan di Gaza tersebut. فدائما ما نسمع قبل أن أتي إلى منزل يوم سمعت خبرا هناك أن رجلا سقط عن الطابق الثالث فحر ميتا وهو يعمل بإطعام أسرته. Dan beliau sebelum datangnya ke Malaysia, satu hari sebelum beliau berlepas dari Gaza, dia dengar satu cerita yang berlaku, di mana seorang lelaki yang bekerja terjatuh daripada tingkat 3 dan terus mati, dan dia bekerja adalah untuk mencari rezeki kepada keluarganya. حتى الوصول البترول لا يخرج إلا قليلا كالقطرة المفضلة منها. Begitu juga petrol tak masuk ke Gaza, kecuali sedikit, terlalu sedikit. نعم، وإن فترى السيارات تقف طابورا حتى يصل القوم إليها لتأخذ حصة من التسيير. Begitu juga kita lihat kereta-kereta terpaksa beratur begitu panjang sekali untuk mendapatkan petrol. حتى وإن توفر فمن يملك أن يشتري البترول ليضع في مولد أو من يقدر أن يشتري مولدا كهربائيا أصلا. Dan begitu juga ada agama yang tak mampu untuk membeli petrol ini kerana terlalu mahal. نعم، هذه مأساة من المآسي هنا والمآسي كثيرة. Inilah tragedi yang berlaku di sana, satu perkara yang begitu menghanyutkan hati yang dihadapi oleh penduduk Gaza. كل هذا أيها الكرام لأننا ندافع عن حرية المسلمين الأولى. Inilah nanti bagi mereka adalah merupakan orang yang mempertahankan kemuliaan Islam, وهي قضية الأقصى وأرض فلسطين. yaitu Masjid Al-Aqsa dan juga tanah Palestin. مخطئ من يظن أن مشكلة فلسطين هي خاصة بالشعب الفلسطيني. Seorang yang menganggap qadiyah isu Palestin ini hanyalah untuk orang Palestin sahaja adalah seorang yang mempunyai anggapan yang salah. أيها الكرام، إن قضية المسلمين اليوم هي أرض فلسطين وتحريرها. Isu orang-orang Islam yang sekarang ini yang perlu kita timbulkan adalah isu untuk membebaskan Palestin, Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestin. لأن تحريرها واجب على كل مسلم إذا احتلت قطعا من قطاع المسلمين كما في الحديث يجب على كل المسلمين أن يحرروها. Kerana menjadi satu kewajipan kepada seorang Muslim untuk membebaskan tanah orang Islam, di mana kita perlu disebutkan dalam satu hadis yang mengatakan bahawa umat Islam perlu mempertahankan, memperjuangkan untuk membebaskan tanah orang Islam. نستطيع أن نعيش في رغد من العيش، بل كأي دولة
Sesungguhnya kita bersama-sama dengan Syamul Palestin, dengan rakyat Palestin ini adalah sebenarnya kita berjuang bersama-sama mereka. وأخيرا وختاما أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يأتي رمضان القادم وقد نصلي الأقصى سويا ومعا هناك في ساحات الأقصى وباحاته. Dan akhirnya penutupnya saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita sama-sama dapat melakukan mendirikan solat di Masjid Al-Aqsa bersama-sama insya-Allah. هذا وأشكركم أيها الكرام وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يثبتكم على الإيمان كما وأشكر مؤسسة الأقصى الشريف التي تقف مع الشعب الفلسطيني وتقيم المشاريع هناك في غزة. Dan juga saya terima kasih kepada tuan-tuan dan juga kepada Aqsa Syarif yang telah banyak membantu rakyat Palestin dengan membawa berbagai projek ke Palestin. فأسأل الله أن يبارك في المسؤولين فيها والقائمين عليها. Dan saya berdoa semoga kita semua dan juga orang-orang yang bertanggungjawab mengadakan majlis ini diberikan kemuliaan dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الصادق الأمين. Begitulah dan firman yang diberikan disampaikan oleh Ustaz kita secara bersama Imam Muda daripada Gaza. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kekuatan untuk senantiasa membantu Syamul Palestin di Gaza ini, terutamanya kita dapat memberikan sumbangan kita bagi NGO Aqsa Syarif yang telah banyak memberi bantuan kepada penduduk Gaza. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Firman Allah yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Risaulah kamu pada hari kebangkitan, yang pada hari itu seorang ibu atau bapa tidak akan boleh menyelamatkan anaknya, tidak boleh menyelamatkan anaknya dari azab siksa di atas dosa yang telah mereka lakukan. Dan seorang anak juga tidak mampu menyelamatkan ibu atau ayah dari azab siksa di atas dosa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya ini adalah janji Allah yang benar. Dan ingatlah, jangan ada di kalangan kamu yang terbalik atau terperdaya dengan kehidupan dunia. Sekiranya ada di kalangan kamu yang terpedaya dengan kehidupan dunia, kelak pasti mereka akan melanggar perintah Allah. Surah Luqman ayat 33. Yang saya muliakan, sahabat Al-Muhtaram Imam Dargaza, yang saya muliakan Nazir dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak banyak masa kerana membagi masa. Jadi masa kita terang. Cuma saya nak sentuh dua perkara. Kalau sempat, insyaAllah sentuh dua perkara. Tak sempat,
Satu pun jadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu fenomena bila tibanya Ramadan, ramai pihak atau banyak pihak yang bersungguh-sungguh mengadakan program untuk menghulurkan sumbangan, termasuklah program yang dianjurkan pada malam ini. Cuma yang mendukacitakan kita, tuan-tuan sekalian, bila mana tibanya Ramadan, tidak kira pemimpin negara, wakil rakyat, ahli politik, ahli korporat, individu, masing-masing bersungguh-sungguh untuk menghulurkan sumbangan. Program untuk menghulurkan sumbangan setiap malam boleh kita nampak di setiap tempat, baik di surau maupun di masjid. Tetapi yang mendukacitakan kita, tuan-tuan, amalan baik ini tidak dibudayakan di luar Ramadan. Ramai pihak bersungguh-sungguh menyumbang pada bulan Ramadan, tetapi tidak di luar Ramadan. Bila kita tanya kenapa tak sumbang di luar Ramadan, antara jawapan yang kita dengar, mereka mendakwa kelebihan menyumbang di bulan Ramadan dilipat gandakan hingga ke 700 kali ganda. Kita nak beritahu dekat mereka, tuan-tuan, bukan Ramadan saja 700 duit, luar Ramadan 700 juga, tuan-tuan. Jadi janganlah bohong. Kalau menyumbang di bulan Ramadan, kebajikan kita digandakan sehingga 700 kali ganda. Demikian juga di luar Ramadan. Kenapa kita tak teruskan budaya ini di luar Ramadan? Kerana di luar Ramadan juga, setiap kebajikan yang kita lakukan juga digandakan sehingga 700 kali ganda. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perbandingan orang yang menyumbang hartanya di jalan Allah, diumpamakan kamasali habba, diumpamakan seperti menanam sebiji benih, ambatat sab'a sanabil, dari sebiji benih ini tumbuh sepohon pokok. Dari pokok yang tumbuh ini, tuan-tuan, terdapat padanya 7 cabang. Setiap satu cabang ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mu'mi'atu habba. Setiap satu cabang, tuan-tuan, adanya 100 bijian. Jika dinilai kesemuanya 700 bijian. Daripada satu bijian yang kita tanam, Allah gandakan hasil itu sehingga 700 bijian. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan terus memperlipat gandakan kebajikan yang dilakukan oleh mereka. Tidak kira di mana, kepada siapa yang diberi, di mana diberi, bulan apa yang dipilih, mereka tetap akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah melebihi kadar yang sepatutnya yang mereka beri. Mananya, tuan-tuan, 700 kali ganda tidak hanya pada bulan Ramadan. Allah akan beri kepada kita sepanjang masa sekiranya kita menyumbang sebahagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di kalangan kamu yang menyumbang kerana Allah atau mencari kehidupan. Hadirin sekalian, dalam kegarahan menyumbang perlu diingat ada sumbangan yang ditolak oleh Allah. Kebajikan yang mereka lakukan, walaupun pada hakikatnya jumlahnya begitu banyak, ratusan ribu, belasan ratus ribu sumbangan yang disumbang, tetapi sumbangan mereka boleh menjadi sia-sia. Firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada sesiapa di kalangan
illa melainkan annahum kafaru billahi wa bi rasulih, melainkan mereka itu mengkufuri Allah dan Rasul, mengingkari perintah Allah dan Rasul. Penyumbang tidak menutup aurat, penyumbang mendedahkan aurat, dia mengingkari perintah Allah dan Rasul. Sumbangan mereka sia-sia di sisi Allah Jalla wa Ala. Sekalipun jumlah banyak, tetap sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'tuna salah, mereka tidak mendirikan sembahyang. Dalam kegarahan untuk menyumbang, menghulurkan sumbangan, mereka tidak mengindahkan waktu sembahyang. Ada pihak tuan-tuan memilih waktu selepas berbuka puasa untuk mengakhirkan sumbangan, sehingga mengabaikan waktu salat maghrib. Tetapi cerita lah taman masa tak ada. Saya ada bukti. Terpaksa. Sebab apa? Sebab majlis sumbang menyumbang selepas solat tarawih. Jadi dia nak kena sembahyang juga. Kalau tak sembahyang sampai jatuh dia punya yang berdosa. Tuan-tuan, boleh faham tak? Saya Allah boleh tuan-tuan. Bahasa boleh sikit lah. Tak faham, saya boleh translate. Orang waktu tiga biasalah dengan kita segera Jumaat saya. Kita tahu lah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kalaupun mereka menyumbang, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ketika mereka menghulurkan sumbangan yang dihulurkan itu penuh dengan rasa kebenci, terpaksa, benci, tak suka, menyumbang dalam keadaan tak suka. Kenapa? Kerana habis harta. Tapi untuk mencari kedudukan, mereka sanggup menghabiskan RM5 untuk itu. Kalau tak derma nanti, orang tak kenal siapa tu. Jadi untuk pilihan raya pula tak boleh dicari. Ini sebab kemungkinan hadirin sekalian. Jadi kena fikir juga sebelum nak sumbang sesuatu, sumbanglah dengan penuh keikhlasan dan muhasabah. Adakah kita benar-benar mematuhi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dan tegahan? Jika tidak, sumbangan kita sia-sia. Tuan-tuan, orang beriman digalakkan menyumbang. Tidak kira pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau rumah anak yatim bukan hanya ada pada bulan Ramadan. Mak pusat tahfiz bukan ada pada bulan Ramadan. Mak tahfiz, rumah anak yatim, masjid surau, mana-mana tempat, setiap masa mereka ni mengharapkan sumbangan. Minggu lepas saya forum dengan semua ustaz dari institusi pengajian tahfiz. Dia beritahu, dia kata ada 1 tahun sepanjang tahun tak pernah terima sumbangan dari mana-mana NGO, pertubuhan, harta ahli korporat. Tapi bila tiba Ramadan curah-curah, sampai majlis buka puasa tawaran permintaan untuk majlis berbuka puasa dalam sehari, kadang-kadang sampai 6 kali. Nak makan tak mana, nak sumbang tak mana pun, 6 kali sehari. Jadi kita harap insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jika benar kita orang yang beriman, kita harus menghulurkan sumbangan. Mudah-mudahan insya-Allah sumbangan yang kita beri akan dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu, orang-orang yang beriman apabila mereka menghulurkan sumbangan, lam yusrifu, mereka tidak melampaui batas, walam yaqturu, mereka juga tidak dikuasai oleh kebakhilan. Mana bila dia beri itu memang dia beri sungguh. Ini dia mampu beri RM3, dia beri 3 bang, 30 sen dia buat apa tuan? Nak beli aiskrim tak apa. Dia mampu beri lebih daripada itu, tapi saja dia tunjuk kebakhilannya. Allah kata orang mukmin bukan begitu sifat mereka. Orang mukmin bila mana mereka menyumbang dalam penuh keikhlasan, tidak melampaui batas dan tidak terikut. Wa kana baina zalika qawamah, bersederhana dalam menyumbang itu adalah perkara yang baik bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah, baiklah sama-sama.
Gambar video ni. Video. Aduh. Mana nak gambar? Tengok suasana kejap. Yang dimuliakan YB Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, yang berbahagia YB Roja Ismail, Esko Kerajaan Negeri Selangor dan Adun Batu Tiga Shah Alam, Tuan Haji Zakaria bin Kasim, Nazir Masjid Fastabiqul Khairat, Profesor Madya Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus, YDP Ikram Negeri Selangor, Cik Nur Azmi Muhammad Nur, YDP Ikram Shah Alam, Dr. Muhammad Tahir Abdul Rahman, Ketua Kampung Batu Tiga, Jawatan Kuasa Masjid Fastabiqul Khairat, Hadian Ikram, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke agenda yang berikutnya. Selepas saja solat tarawih tadi, kita bermula dengan program ini, iaitu program penyampaian sumbangan kepada fakir-fakir miskin Dun Batu Tiga Shah Alam. Jadi insyaAllah program kita dimulakan dengan ucapan oleh YB Khalid Samad selaku Ahli Parlimen Shah Alam. InsyaAllah kita akan berikan masa kepada beliau 5 minit saja untuk menyampaikan ucapan. Kemudian kita akan menjemput ucapan daripada YB Roja Ismail, dan selepas itu kita akan ada majlis penyampaian sumbangan kepada fakir miskin dan asnan insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput YB Khalid Samad untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengurusi majlis yang dihormati lagi dikasihi dan berhormat Puan Roziah Ismail selaku Adun Batu Tiga, merangkap Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Saudara Hasanuddin selaku yang dipertua Ikram Negeri Selangor, saf pimpinan Ikram, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Fastabiqul Khairat, Saudara Dr. Tahir selaku Ketua Kampung Batu Tiga, Muslimin, Muslimat yang dihormati sekalian. Pada mulanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita hadirkan diri kita ke masjid ini tadi sama-sama mendirikan solat Isya berjemaah, seterusnya solat sunat tarawih, dan sekarang ini hadir pula di dalam majlis penyerahan sumbangan fakir miskin bagi Dun Batu Tiga. Sama-samalah ya, kita doakan semoga kehadiran kita dan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang kita lakukan secara ikhlas semata-mata untuk mencari keredaannya, ya. Semoga dengan itu maka akan dikurniakan ke atas kita semua
perkara yang kita sedang usahakan sepanjang bulan Ramadan, iaitu ingin mendapat ketakwaan, ya. Inilah yang kita sama-sama kita usahakan, dan di antara amalan-amalan yang amat digalakkan sepanjang bulan Ramadan itu, semoga kita mendapat keredaan Allah, dan dengan itu insya-Allah dikurniakan ketakwaan, ialah memberi sumbangan ataupun sedekah kepada golongan fakir miskin, ya. Lalu inilah yang sedang kita nak usahakan, apa yang kita nak budayakan di dalam masyarakat kita, ya. Di mana kita sebagai umat Islam, kita semua faham bahawa kehidupan kita atas muka bumi ini adalah ujian. Sama ada kita ni diuji dengan kesusahan ataupun kita diuji dengan kesenangan. Hakikatnya ianya tetap merupakan ujian yang mana akhirnya kita akan dikembalikan berhadapan dengan Allah untuk menjawab bagaimana kita telah hadapi ujian yang telah Allah pilihkan untuk kita. Bagi mereka-mereka yang diuji dengan kesenangan, kita kena ingat, kita kena bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pada masa yang sama, kita kena bersabar. Bersabar dalam arti kata, jangan kita salah gunakan kesenangan itu dengan belanja dan perbelanjaan yang sia-sia. Sebaliknya, menggunakan kesenangan itu untuk membantu saudara mara se-Islam kita, supaya golongan yang susah akan dapat pembelaan. Hakikatnya kesenangan sama ada dalam bentuk jawatan, pangkat ataupun harta, semuanya daripada Allah, ya. Bagi mereka-mereka yang diuji dengan kesusahan, mereka kena bersabar dengan kesusahan yang mereka hadapi, dan pada masa yang sama bersyukur bahawa dalam keadaan susah macam mana sekalipun, insya-Allah keimanan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla tidak tergugat, ya. Pada masa yang sama mendoakan sahabat-sahabat yang diuji dengan kesenangan itu jangan lupa diri, ya. Inilah yang kita nak wujudkan, satu suasana di dalam masyarakat yang mana orang yang kaya membantu orang yang miskin, orang yang kuat membantu orang yang lemah, orang yang senang membantu orang yang menghadapi kesusahan, ya. Kesedaran yang seperti ini memang digalakkan dalam Islam, ya. Dan inilah apa yang kita nak sebarkan di dalam masyarakat kita, supaya insya-Allah dengan itu ianya menjadi satu kebiasaan dan satu budaya di mana mereka-mereka yang miskin dan susah tidak akan diabaikan dan dilupai, ya. Inilah falsafah di peringkat bawah yang juga kita terjemahkan di peringkat kerajaan. Kerana kerajaan negeri, kita dah kata kita nak merakyatkan ekonomi negeri Selangor. Bagi saya membawa konsep negara berkebajikan, yang mana kekayaan negara digunakan untuk membantu rakyat, ya. Ini semua selari dengan fahaman Islam, ya. Dan inilah yang apa yang kita nak lakukan, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kesempatan ini untuk nak ucapkan tahniah kepada pihak Adun Batu Tiga, dan juga kepada pihak Masjid Fastabiqul Khairat, dan juga kepada pihak Ikram yang telah berganding bahu untuk mengadakan program ini, ya. Semoga usaha-usaha mereka diberkati Allah, mereka ditambahkan dalam rezeki dan dalam kekayaan, supaya dengan itu mereka gunakan sekali lagi untuk membantu rakyat-rakyat yang miskin, ya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa, ya, di malam yang ke-23 dah.
ya, dah hampir nak habis, baru je rasa macam baru je mula, tiba-tiba Ramadan dan nak tinggalkan kita, ya. Lalu saya nak menyeru diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita manfaatkan hari-hari baki bulan Ramadan ini nak cari Lailatul Qadar, dan pada masa yang sama untuk membina ketakwaan yang sebenarnya, supaya bila kita tinggalkan bulan Ramadan ini ada kesan yang berterusan, ya. Yang akhirnya saya nak ambil kesempatan juga untuk nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini semua 3-in-1 lah, longgok semua, ya. Yang nak puasa pun dia, yang nak raya pun dia, ya. Kerana apa? Kerana mungkin tak jumpa lagi sebelum 1 hari bulan Syawal. Lalu saya nak ucapkan selamat berhari raya, maaf zahir dan batin, ya. Semoga insya-Allah Allah terima amalan-amalan kita dan kita bertemu dengan 1 hari bulan Syawal dalam keadaan fitrah, bersih daripada dosa-dosa, insya-Allah, ya. Lalu dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak-banyak YB Khalid di atas ucapan tazkirah dan ucapan hari raya, longgok semua sekali. Jadi insyaAllah kita nak mendengar juga ucapan daripada YB Rozia Ismail selaku Dun Batu 3. InsyaAllah persilakan Puan Rozia Ismail untuk tampil dengan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya hormati, yang berhormat Tuan Haji Khairi Samad, ahli Parlimen Shah Alam, Nazim Masjid kita Ustaz Zakaria, seluruh ahli kuasa masjid, yang tidak dilupakan ketua kampung saudara Dr. Tahir kita, yang saya muliakan Ustaz Ahsanuddin, Ikram Selangor, saudara Razmi Ikram Shah Alam, muslimin dan muslimat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Ilahi kerana pada malam 23 malam yang mulia ini kita berkumpul untuk menyaksikan satu agenda, satu program yang mana wujudnya kombinasi di antara mereka yang mempunyai kelebihan, mempunyai sedikit dana yang mana dikongsikan dengan mereka yang kurang berkemampuan. Ini adalah satu usaha bermurni yang sebenarnya, kalau ikut Ustaz tadi saya sempat dengar sekejap, dia kata kalau boleh dibuat tiap-tiap hari, kalau boleh buat selalu, dia bukan dalam bulan Ramadan sahaja. Tapi ingin saya kongsikan di dalam kawasan saya di Batu 3 ini, sebenarnya Batu 3 ini agak istimewa, boleh dikatakan separuh daripadanya Bandaraya Shah Alam, tetapi di dalam celah bandaraya ini tersepit satu kampung namanya Kampung Kebun Bunga, dan di situ juga ada, saya cakap tentang Shah Alam, itu kita menunjukkan bagaimana transformasi ataupun perubahan bila berlakunya pembangunan itu, bila pembangunan itu tidak dirancang sama-sama naik, kadang-kadang ada kawasan yang tertinggal, dan di situ kita tengok Kampung Kebun Bunga ini. Hari itu saya berjalan-jalan di Kampung Kebun Bunga dengan Dr. Tahir. Kita pun mencongkel apa sejarah sebenarnya Kampung Kebun Bunga ini sehingga namanya Kebun Bunga. Rupa-rupanya Kampung Kebun Bunga ini merupakan salah satu tempat yang penting zaman dahulu, bila mana ia ini merupakan kebun bunga kepada istana-istana. Kalau kita cerita Ustaz tu, kan dia boleh-boleh tarik bunga
Tetapi selepas berlakunya banjir dan kampung bunga-bunga ini tidak lagi dijadikan satu taman kepada istana, tetapi ianya dibiarkan situ begitu saja. Tetapi selepas itu baru ada penempatan daripada pihak luar datang untuk duduk di situ. Tetapi kalau kita tengok apa yang saya ingin katakan, Selangor ni akan datang begini akan jadi. Ya? Selangor ini adalah hampir 90% pembangunan. 10% saja tidak di dalam kawasan pembangunan, dan majoriti kita daripada 12 majlis, kita ada 8 majlis yang di bawah status perbandaran, ya, yang bawah yang 4 lagi majlis daerah. Jadi transition ini, pergerakan ini tak lama lagi akan menyebabkan Selangor ni 100% maju. Tetapi saya selaku exco kebajikan, saya begitu menyayat hatilah bila saya fikirkan majunya negeri Selangor ini, tetapi rupa-rupanya ramai lagi yang tidak masuk lagi. Ya? Di bulan Ramadan ini kita tengok bicara tentang pemberian, sebab itu kerajaan alhamdulillah dengan berkat doa semua rakyat di Selangor, kita bertambah rezeki kita. Ya, daripada dulu bila kita masuk memimpin di Selangor ini, pendapatan di Selangor hanya hampir 800 juta saja. Tetapi sekarang ini pendapatan di Selangor adalah sebanyak 1.6 bilion ditambah dengan reserve 2.1 bilion. Jadi duit ini untuk siapa? Duit ini adalah untuk rakyat, untuk memastikan gap ataupun jurang, ya, antara orang kaya dan orang miskin itu dapat kita rapatkan. Sebab itu di bulan Ramadan ini kerajaan Selangor telah pun memberikan, ya, mengumumkan bahawa setiap Dewan Negeri kita memperuntukkan 1000 hamper untuk pastikan tidak ada individu di kawasan kita yang nanti menyambut hari yang mulia ataupun menjalani ibadah puasa tanpa ada makanan. Ya? Jadi alhamdulillah itu sebahagian daripada programnya. Apapun saya bersyukur kerana bukan saja daripada kerajaan negeri, kita tengok banyak pihak yang dapat memberikan sumbangan, ya, daripada pihak IKRAM terutamanya. Ini kali kedua saya IKRAM, ya, pertama kita dengan IRM, International Relief Malaysia, ya, Islamic Relief Malaysia. Kita juga menerima sumbangan daripada CBR Network, kita menerima sumbangan daripada Sunway meraihkan anak-anak yatim. Jadi saya bersyukur kerana ramai orang ingin memberikan sumbangan. Tetapi bila habis Ramadan, tinggallah saya keseorangan, ya, selaku exco kerajaan negeri menguruskan rakyat Selangor yang hampir 30% di bawah paras kemiskinan. Ya. Jadi saya harapkan supaya seri berterusan, ya. Kita ingin sebenarnya melihat rakyat di Selangor ini ditambahkan pendapatan beliau, ya, dengan cara kita memberikan satu program supaya setiap daripada masyarakat di Selangor nanti boleh bekerja ataupun boleh berusaha dengan pendapatan yang baik, supaya akhirnya mereka tidak perlu meminta-minta lagi. Ya. Sebab itu kita ubah, ya, kita ubah bagaimana pelaksanaan sampah di Selangor. Ya. Kita mahu ramai mendapat kerja. Ini tengah berbola ataupun tengah bertali nak dapatkan air di Selangor, ya, sebab kita mahu membuka lebar luaskan lagi peluang pekerjaan kepada masyarakat, supaya akhirnya yang bekerja adalah rakyat di Selangor, dan yang bekerja itu adalah mereka yang bekerja dengan mendapat pendapatan yang cukup, ya, baik, bukan lagi pendapatan yang ditekan sekarang ini, ya, insyaAllah. Jadi saya selaku adun, saya menyeru ataupun memanggil semua yang ada di dalam masjid ini terutamanya, sama-samalah kita berdoa, ya, supaya hasrat yang bumi ini dapat kita capai atau kita capai. Kita doa di malam Ramadan, di malam akhir Ramadan ini, 10 akhir Ramadan ini, supaya semua muslimin dan muslimat ini insya-Allah satu hari nanti akan diberikan kerahmatan daripada Allah SWT, di mana kita mampu, ya, menjadi insan-insan ataupun orang Islam yang itu dimuliakan ataupun dimuliakan di mata orang lain, insya-Allah, kan. Kita tidak lagi dilihat sebagai individu Islam, tetapi akhirnya kita, orang kata, pandang kita sudah mata saja, ya, insya-Allah, ya. Jadi saya juga sebagaimana wajib balik selamat ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa terjalan malam-malam akhir Ramadan ini. Kalau kami wakil rakyat ni, kita ni kalau pagi macam lepas subuh, ya, ke sana ke sini, dah malam, ya. Dah malam pula tengok alamak, kita tengok sampai kita habis tarawih dan sebagainya, tadarus dengan masyarakat.
kami berdua ni sihat sejahtera dan boleh menjalankan amanah sebagaimana yang kita inginkan, insyaAllah kan. Dan akhirnya saya mengucapkan juga selamat menyambut Hari Raya dan semoga mudah-mudahan Hari Raya ataupun Aidilfitri yang bakal tiba ini akan membersihkan jiwa kita daripada segala noda, ya, segala dosa, dan mudah-mudahan kita akan kembali kepada fitrah dan akhirnya Allah terima kita semua amalan kita, dan mudah-mudahan tahun akan datang kita akan dapat berjumpa kembali, ya, Ramadan yang kita rindukan ini, insyaAllah. Jadi kesempatan ini juga saya ambil untuk menjemput semua datang ke majlis rumah terbuka Dun Wakil 3 dan Ahli Parlimen. Dia nak jemput tadi, saya jemputkan, ya, pada 2 hari bulan September di Seksyen 20, insyaAllah, ya, insyaAllah. Jadi itu saja, saya mohon maaf zahir dan batin kalau selaku wakil rakyat ada kelemahan diri saya, ada kelemahan kepimpinan saya, ada kelemahan dalam komunikasi saya dengan rakyat. Mudah-mudahan ianya menjadi satu kata perubahan akan datang untuk saya berbagi diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Ikram yang begitu bermurah hati untuk memberikan sumbangan bersama dengan saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak-banyak Wahid Roziah dan ucapan dan juga pesanan tadi. Jadi insyaAllah kita sampai ke agenda yang seterusnya, iaitu agenda penyampaian sumbangan kepada fakir miskin. Cara bagaimana kita nak sampaikan ni, insyaAllah kita akan berbaris. Berbaris, lelaki akan menerima sumbangan daripada Wabi Khalid diiringi oleh Ustaz Hasanuddin, dan juga wanita akan berbaris juga. Jadi wanita dan lelaki yang mendapat stiker hijau, yang mendapat stiker hijau yang telah berdaftar tadi. Jadi kita akan buat 2 barisan. Satu barisan di sebelah sini dan satu barisan di lorong sebelah sana. Jadi yang wanita akan menerima sumbangan daripada YB Roziah diiringi oleh Profesor Madya Kak Bawi. Kak Fauziah Arsyad insyaAllah akan mengirim Puan Roziah, dan YB Khalid akan diiringi oleh Ustaz Hasanuddin. InsyaAllah dipersilakan YB Khalid dan Ustaz Hasanuddin dan juga YB Roziah dan Kak Fauziah untuk menyampaikan sumbangan kepada penerima-penerima sumbangan pada malam ini. Jadi diminta penerima sumbangan untuk beratur, untuk beratur untuk melancarkan program penyampaian kita insyaAllah pada malam ini. Selepas sahaja menerima sumbangan beg warna biru ni, diminta untuk semua mengambil beras di bahagian belakang, di bahagian belakang sebelah pintu luar masjid bahagian belakang, Jadi yang lelaki kita akan keluar daripada pintu ini dan pergi ke bahagian belakang. Yang perempuan straight lalu pintu tengah, insyaAllah. Selesai saja menerima sumbangan berupa beg yang berwarna biru ni, terus pergi ke bahagian belakang untuk menerima sumbangan beras, sumbangan beras insyaAllah.